Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata kehilangan Rafizi daripada kabinet akan menghancurkan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan ini. Tapi nampaknya apa yang dijangka tidaklah sama seperti realitinya. Ulasan pagi ini kita nak ulas tentang rupa-rupanya Rafizi atau keluarnya Rafizi daripada kabinet, keluarnya Rafizi daripada barisan kepimpinan kabinet Anwar Ibrahim bukan menjadi malapetaka. Bukan menjadi malapetaka kepada Anwar Ibrahim maupun Pakatan Harapan maupun Kerajaan Perpaduan ini. Tetapi menjadi satu mimpi ngeri kepada pembangkang dan Perikatan Nasional. Nak tahu kenapa? Ikuti ulasan ini. Saya nak ulas ekstra bonus kepada Anda semua. Bagaimana Rafizi menjadi ancaman baru kepada Perikatan Nasional. Bagaimana Rafizi lebih tajam, lebih bahaya, lebih berbisa selepas keluar daripada barisan kabinet Anwar Ibrahim. Saya secara pribadi pun saya sangka kalau Rafizi keluar daripada kerajaan, kerajaan akan menghadapi masalah. Rupa-rupanya keluarnya Rafizi daripada barisan kabinet Anwar Ibrahim tidak membawa masalah sama sekali kepada kepimpinan ataupun keteguhan kerajaan perpaduan ini, tetapi menjadi malapetaka, mimpi ngeri baharu kepada pembangkang Perikatan Nasional. Mengapa? Kerana Rafizi kini tidak lagi terikat dengan apa-apa akta kerahasiaan maupun etika sebagai menteri. Jadi beliau kini bebas untuk membuat pembakaran ataupun pencerahan. Rafizi kata kini dia bebas membakar siapa saja, mencerahkan apa saja isu-isu penting. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang bagaimana Rafizi boleh membakar Perikatan Nasional selepas ini dia Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat sehingga 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan menyeimbangkan imun badan kita. Ini bukan obat, tapi ini ialah jawapan kepada masalah kesihatan penyakit-penyakit yang sedang berada dalam tubuh badan Anda. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi lemah, daya imun badan kita yang jadi bodoh, dan kita tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tidak lagi mampu melawan daripada dalam. Caranya untuk kita sembuh ialah kita naikkan imun badan kita. Kita tingkatkan imun badan kita. Kita didik imun badan kita menjadi bijaksana. Supaya apabila dengan peningkatan itu, imun badan kita jadi kuat, kita juga jadi sembuh daripada dalam. Banyak jenis penyakit ditimbulkan, berpunca, berakar daripada masalah imun badan yang lemah. Jadi siapa yang berminat dapatkan produk ini, Transfer Factor ini melalui nombor yang tertera. Ingat, masa sangat penting, jangan bertangguh-tangguh. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor di seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, tak lagi terikat, Rafizi sedia bakar dan beri pencerahan. Rafizi Ramli hari ini berjanji akan membakar serta memberi pencerahan dalam audio siarnya YBM. Kini yang membawa maksud yang berhenti menteri. Saya sekarang tidak lagi terikat dengan etika kerajaan dan kerahasiaan. Jadi saya bebas bersuara, kata Rafizi. Insya Allah saya akan imbangkan ulasan YBM. Bakar pun ada, beri pencerahan pun ada, kata Rafizi. Jika diteliti secara tersiratnya, Rafizi masih lagi menyebelahi Anwar Ibrahim. Apabila beliau berkata, beliau bukan sekadar nak membakar, tetapi juga nak memberi pencerahan. Serangan-serangan kepada beliau sebelum ini yang kononnya hanya raja formula, pasti akan diterangkan, dicerahkan sebaik-baiknya dalam program podcast ini. Kata Rafizi,
Yang pastinya, yang penting, mestilah objektif, berfakta, dan memberi pemahaman yang adil kepada semua. Dia sebelum ini memulakan audio siar yang bakar menteri juga dengan akronim YBM. Yang berhenti menteri akan disiarkan setiap minggu dengan episode pertama pada Jumat ini jam 9 malam. Rafizi yang baru-baru ini meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi selepas tewas dalam pemilihan PKR, dijangka akan menjawab berbagai kritikan terhadap dirinya selain memberi gambaran tentang hala tuju politiknya. Dalam hantarannya, dia turut membangkitkan beberapa sindiran yang sering dilemparkan terhadapnya. Antaranya kuat merajuk, tak makan dipujuk, jadi menteri tak ada hasil, nak buat parti baru, dan formula dah entah kemana. Rafizi sering disindir sebagai Raja Formula oleh para pengkritiknya. Sindiran itu merujuk kepada kecenderungannya menggunakan pengiraan terperinci model ekonomi dan hujah berdasarkan data. Pada 30 Mei lalu, hanya 2 hari selepas berundur daripada kabinet, dia yang juga ahli Parlimen Pandan memberi bayangan mengenai langkah seterusnya dan berkata akan berkongsi tentangnya selepas Hari Raya Haji. Kata Rafizi, saya memang dah plan, rancang apa nak tumpu selepas ini. Tapi biarlah semua orang tenang dulu menyambut Hari Raya, Haji, dan lain-lain. Kata Rafizi, potensi sebenar negara bagi negara ini ialah rakyat biasa dan usaha memanfaatkannya perlu dilaksanakan semula, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Patutlah orang paling takut kalau Azam Baki diteruskan sebagai pengarah SPRM. Ramai orang yang baru-baru ini bising. Ramai orang baru-baru ini kononnya memperjuangkan supaya Azam Baki tidak disambung khidmat beliau. Tetapi Anwar Ibrahim telah pun menyatakan mengapa atau apakah sebab puncanya Azam Baki diteruskan kontraknya sebagai ketua pengarah SPRM. Anwar Ibrahim menyatakan salah satu sebabnya ialah kekuatan keberanian yang dimiliki oleh Azam Baki membongkar, menangkap, dan menyiasat kes-kes jerung-jerung besar, kes-kes yang melibatkan orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dalam kes-kes rasuah dan penyelewengan. Itu sebabnya ramai yang tak suka dengan Azam Baki, bukan kerana Azam Baki tak bekerja baik, tapi kerana dia bekerja baik. Dan itu sebabnya ramai orang benci Anwar, bukan kerana Anwar tak tahu kerja, tapi dia sangat kuat bekerja. Itulah yang berlaku. Walaupun dia hentam saja, radu saja, kata orang Sabah. Hari ini kita digemparkan dengan satu laporan pengarah Jabatan Keuangan PBT di Melaka disyaki salah guna kuasa membabitkan 50 juta ringgit telah pun ditangkap SPRM. Inilah tangkapan paling mengejutkan kita. Tahniah kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah kita ucapkan kepada SPRM kerana kelantaran dan keberanian ini. Inilah yang harus diteruskan oleh kerajaan Malaysia dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Perang melawan rasuah. Hari ini saya nak perkenalkan, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini terapi imun. Terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita menjadi sangat kuat. 400% dan meningkatkan imun badan kita menjadi sangat stabil. Selain daripada itu, Transfer Factor for Life ini atau terapi imun ini juga membantu mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya apa saja masalah kesihatan, penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dilawan oleh daya imun badan kita sendiri daripada dalam badan kita sendiri. Kita ada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit ataupun sukar sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh dan imun badan kita yang lemah. Dengan adanya Transfer Factor for Life, kita dapat meningkatkan imun badan kita seterusnya, menikmati kesihatan dan kita sembuh daripada penyakit.
Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, nanti sudah kita menyesal. Dan ingat, produk ini bukan obat. Produk ini adalah lulus KKM, halal dan diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Semua dokter di seluruh dunia. Dapatkannya dengan segera. Baiklah saudara-saudara sekalian, siapa pengarah Jabatan Keuangan PBT di Melaka yang telah ditangkap oleh SPRM membabitkan 50 juta ringgit ini? Seorang pengarah syarikat di sebuah jabatan keuangan pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka ditahan SPRM atas dakwaan salah guna kuasa. Difahamkan suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu menyalahgunakan kuasanya untuk melabur saham berjumlah 50 juta ringgit. Suspek ditahan serta-merta selepas hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka kira-kira 1/2 hari semalam. Menurut sumber, suspek melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020 sehingga 2023 dengan melantik istrinya yang bekerja di sebuah bank sebagai ejen pelaburan bagi pelaburan saham berjumlah kira-kira 50 juta ringgit. Siasatan awal mendapati suspek juga dipercayai menggunakan dana wang awam dan wang amanah tanpa kelulusan pegawai pengawal kewangan katanya. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Adi Supian Safi mengesahkan penahanan suspek terbabit. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya, SPRM akan mendapatkan permohonan tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Magistrat Air Keruh Melaka hari ini. Saudara, sebagai tambahan dalam pada itu, selepas menerima 6 rawatan sejak tahun 2014, Presiden PAS menjalani prosedur rawatan lagi hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terbongkar, 10 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim, pembangkang. Nama dalam tangan. Ini hebat. Saudara-saudara sekalian, terbongkar 10 ahli parlimen pembangkang kini di tangan Anwar. 10 ahli parlimen pembangkang bocor. Jadi kunci kuasa Anwar, siapa mereka? Sokongan mengejut. Anwar kini dipegang 10 ahli parlimen pembangkang. Wow. Saudara-saudara sekalian, 10 ahli parlimen rahsia sokong Anwar identiti akan didedahkan dan berlaku game changer. 10 ahli parlimen kini bersama Anwar. Apa maksudnya? Anwar kini mempunyai 10 pembangkang setia. Bagaimana ini berlaku? Saudara-saudara sekalian, Anwar bawa balik 10 ahli pembangkang langkah hebat dan atau licik. Kerajaan Madani diperkukuh 10 ahli parlimen pembangkang kini dalam tangan. Bom politik, 10 ahli parlimen bocor sokongan Anwar. PN kini diambang krisis. Saudara, terbongkar 10 ahli parlimen pembangkang sokong Anwar. Nama dalam tangan. Terbongkar 10 ahli parlimen pembangkang dikatakan kini menyokong Anwar secara senyap. Nama mereka sudah dalam tangan. PN panik, rakyat terkejut. Tersebar laporan menyatakan konon 10 ahli parlimen dari blok pembangkang kini memberi sokongan tidak rasmi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber dalaman, nama-nama ini sudah dikenal pasti oleh Anwar dan sudah beberapa menyerahkan surat ikrar. Ini bukan lompat parti terbuka, tapi ikrar sokongan sulit untuk kukuhkan kerajaan perpaduan Madani. Sebelum kita teruskan ulasan ini adalah terapi imun Transovector for Life. Ini bukan obat, tapi terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh. Daya imun badan kita yang jadi lemah. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita mudah kena penyakit dan susah untuk sembuh daripada semua jenis penyakit. Satu-satunya cara untuk kita dapat kuat melawan penyakit dari dalam ialah melalui peningkatan daya imun badan dan kita mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit.
Ingat, Transovector bukan obat, tapi terapi imun yang membantu meningkatkan imun badan kita. Sudah beribu-ribu orang yang menikmati manfaatnya. Anda bagaimana? Jangan tunggu sampai terlambat. Ambil tindakan sekarang, karena kalau sudah terlambat, baru Anda berusaha, ikhtiarnya mungkin dah tidak berguna lagi. Cepat dengan dapatkan nomor ini, ambil telepon, hubungi nomor telepon yang tertera sekarang di dalam video ini. Produk ini lulus KKM, produk ini halal dan telah diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini bukan produk biasa-biasa. Ini produk saintifik, bosku. Macam tu. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang menarik perhatian kita? Kenapa mereka sokong Anwar Ibrahim? Sebahagian besar ahli parlimen ini kecewa dengan kepimpinan dalaman Perikatan Nasional. Tidak nampak masa depan jika terus jadi pembangkang pasif. Mereka terdesak untuk relevan dan menjaga kawasan pilihan raya mereka. Anwar pula menawarkan stability jangka panjang, peluang pembangunan kawasan, suara dalam pelan pembangunan RMK 13. Siapa dalam senarai rahsia itu? Setakat ini belum ada nama diumum rasmi, tapi analisis politik menyebut beberapa petunjuk. Mereka ini ialah ahli parlimen dari utara dan pantai timur. Ada yang dilaporkan sudah jarang hadir mesyuarat Perikatan Nasional PN. Beberapa daripada mereka pernah hadir majlis tertutup kerajaan. Sumber berkata, Anwar simpan nama-nama ini dan akan umum secara strategik jika perlu. Adakah ini strategi licik Anwar, langkah kawalan dalaman? Dengan 10 ahli parlimen ini, Anwar dapat tambah majoriti selesa tanpa ganggu struktur kerajaan. Beliau juga boleh rombak kabinet tanpa tekanan politik dalaman PH atau BN. Isyarat jelas bahwa Anwar masih menguasai gelanggang politik sepenuhnya. Tindakan ini dilihat sebagai jawaban kepada usaha langkah Dubai yang gagal. Apa nasib Perikatan Nasional sekarang? Perikatan Nasional dalam keadaan panas dan tidak stabil. Sokongan ahli parlimen mulai longgar. Tindakan ini membuka risiko pecah dalaman, kecaman terhadap kepimpinan Muhyiddin dan Hadi, hilangnya kredibiliti sebagai pembangkang utama. Jika 10 ahli parlimen ini umum secara rasmi, game over lah namanya, untuk strategi PN rampas kuasa. Siapa yang Anda rasa antara 10 ahli parlimen itu? Patutkah Anwar dedahkan nama mereka sekarang atau tunggu waktu paling sesuai? Komen pendapat Anda. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan kongsi video ini kalau Anda sokong kerajaan stabil dan bebas khianat. Anwar pegang 10 nama, PN gelisah, Malaysia Madani makin kuat. Tapi apa langkah seterusnya? Sekian dulu 10 ahli parlimen bersama Anwar. Game over untuk Perikatan Nasional. Apa jadi kalau 10 ahli parlimen lompat rasmi? Tinggalkan komen Anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya, Nazilin Unity Channel. Baru sebentar tadi, saya mendapat maklumat bocor daripada sumber yang dipercayai. Sumber itu menyatakan bahwa 10 ahli pembangkang atau ahli parlimen pembangkang. 10 ahli parlimen pembangkang sokong kerajaan Anwar. Bayangkan, ini berita yang tersebar baru tadi. Viral di media sosial. 10 orang. Kita cakap pelan-pelan. Takut nanti pembangkang dengar mereka marah. 10 ahli parlimen pembangkang dikatakan memberi ikrar sokongan kepada kerajaan Anwar untuk menjaga kestabilan negara. Ini sebabnya ada 10 ahli parlimen mahu menyokong Anwar Ibrahim. Kenapa? Mahu menjaga kestabilan negara. Ini dilihat sebagai langkah untuk mengukuhkan majoriti kerajaan perpaduan. Meskipun senarai nama rasmi masih belum diumumkan. Wah, hebat kan? Okeylah, sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya Anda tulis nama-nama yang Anda jangkakan yang akan memberikan sokongan penuh kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini. 10 ahli parlimen itu. Yang menariknya, pembangkang kata Anwar hilang satu kuasa. Tapi rupa-rupanya
Satu hilang, masuk 10. Wah, itu kehebatannya. Oke, sebelum saya teruskan ulasan ini, 10 ahli parlimen pembangkang yang menyokong Anwar Ibrahim ini, saya mau kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun untuk meningkatkan daya imun badan kita. Namanya Transfecta for Life. Ini bukan obat. Saya tegaskan 15 juta kali, ini bukan obat. Tapi dia jauh lebih baik. Terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan terapi imun badan kita ini, kita boleh meningkatkan daya imun badan kita. Dan harus diingat, secara umumnya atau ringkasnya, kita kena penyakit dan kita sukar untuk sembuh. Karena imun badan kita menjadi lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita menjadi lemah dan bodoh, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Itu sebabnya Transfecta ini sangat luar biasa. Pelbagai jenis penyakit boleh ditangani dengan peningkatan daya imun badan ini. Saudara, ada banyak testimoni yang sudah kita terima. Daripada kanser sampailah sakit kepala. Daripada penyakit yang paling orang kata 50-50, sampailah penyakit yang kecil-kecil saja. Semuanya dapat ditangani dengan Transfecta for Life, peningkatan daya imun badan kita. Ingat, Transfecta bukan obat, tapi meningkatkan daya imun badan. Terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Produk ini sah di sisi Undang-Undang Malaysia, lulus KKM, ada sijil halal, dan paling best sekali, ini diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan, apa impaknya kepada Anwar Ibrahim dengan ada 10 orang ahli parlimen pembangkang dikabarkan akan menyokong Anwar Ibrahim, berikrar menyokong Anwar Ibrahim. Ini impaknya. Ini inisiatif strategik. Anwar semakin mantap dari segi majoriti. Ini memberi beliau ruang untuk meneruskan dasar Malaysia Madani dan rombakan kabinet tanpa terlalu bergantung kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional sahaja. Selain itu, ini juga akan meningkatkan kredibiliti politik dengan sokongan tambahan beliau lebih yakin untuk menghadapi isu dalaman dan luaran seperti anti rasuah dan kestabilan ekonomi. Saudara, ini juga ialah taktik diplomasi, yaitu senang alih. Anwar menggunakan strategi ini untuk menunjukkan kepimpinan inklusif, malah menarik perhatian ahli parlimen pembangkang yang kecewa dengan parti masing-masing. Sebenarnya, boleh dikatakan dalam pembangkang itu dalam diam ada sebenarnya yang kecewa dengan parti mereka sendiri. Kalaulah tiada akta anti lompat parti, percayalah, kalau ada seorang yang keluar daripada kerajaan perpaduan Madani, 10 yang masuk daripada pembangkang ke kerajaan Madani. Tapi syukurlah, kita sudah ada akta anti lompat parti. Kesan perkara ini juga terhadap Perikatan Nasional ialah ini menjadi gugatan dalaman. Perikatan Nasional mungkin semakin terasing kerana wujud kecenderungan beberapa ahli untuk melangkah keluar atau menyokong secara senyap. Tekanan ke atas kepimpinan Perikatan Nasional. Bila ahli mula beri sokongan kepada kerajaan, pemufakatan Perikatan Nasional jadi terdedah selepas pilihan raya. Wujud risiko kehilangan kuasa dan pengaruh. Langkah pencegahan PN kini perlu memperkuat solidariti dalaman, menawarkan insentif tambahan atau memperluas naratif bahawa mereka adalah kredibel sebagai pembangkang utama. Kesimpulannya, impak utama kepada Anwar ialah majoriti bertambah dan stabil, lebih kawalan terhadap dasar dan rombakan, lebih bebas daripada tentangan politik dalaman. Impak kepada Perikatan Nasional pula, risiko gangguan dalaman dan kehilangan ahli, terpaksa kuatkan serangan kepada kerajaan, perlu strategi baru menarik sokongan umum. Secara ringkas, jika benar 10 ahli parlimen pembangkang telah memberi sokongan, ia secara langsung mengukuhkan takhta Anwar dan memberi cabaran besar kepada Perikatan Nasional PN untuk mengekalkan hegemoni mereka. Saudara, ini adalah berita yang paling panas sekali untuk Anda.
Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar ada senarai pengkhianat. Siapa nomor 1? Saya nak kongsikan dengan Anda semua. Siapa nomor 1 dalam senarai pengkhianat tersebut? Saudara, Anwar tidak akan lagi diam. Beliau ada senarai pengkhianat. Tapi siapa nomor 1 dalam senarai itu? Sumber dalaman bocor, rakyat terkejut. Baik, sejak 2 minggu lalu Anwar memberi beberapa isyarat. Kata Anwar, saya tahu siapa yang khianat. Ada yang bersama kita hanya pada nama, bukan pada perjuangan. Info bocor dari pejabat Perdana Menteri memberikan senarai khas telah pun disiapkan. Kabar berita ini, berita bocor ini ataupun kabar angin ini mengatakan telah ada senarai khas yang telah disiapkan dan info ini bocor. Nama-nama dalam senarai itu dikumpul berdasarkan tindakan sabotaj, maklumat bocor, dan gagal laksana dasar. Siapa nomor 1? Berdasarkan analisis dalaman, individu ini yang berada di ranking 1 paling atas sebagai ciri-ciri pengkhianat ialah mesti yang berpangkat menteri penuh, tapi kerja senyap prestasi rendah. Wah, menurut sumber ini, yang menjadi pengkhianat nomor 1 ialah ciri-cirinya berpangkat menteri penuh, tapi kerja senyap, tapi prestasi rendah, tak berguna, kata mereka. Sebelum itu, ini Transofector. Bagi Anda yang mempunyai masalah kesehatan, dengarkan baik-baik. Ini bukan obat. Ini ialah Transofector for Life, ini terapi imun. Terapi imun ini memberikan Anda kekuatan imun badan, meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan membimbing imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada semua penyakit. Tetapi dengan imun badan kita yang lemah dan jadi bodoh, kita juga tak dapat sembuh daripada penyakit dan kita mudah kena penyakit. Cara untuk kita mengelakkan semua itu, tingkatkan daya imun tubuh badan kita. Didik imun badan kita menjadi kuat semula. Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400%. Sudah banyak orang yang menerima manfaatnya. Produk ini lulus KKM, produk ini halal, dan produk ini diperakui oleh semua dokter di seluruh dunia. Produk ini saintifik luar biasa. Bukan produk biasa-biasa. Coba dulu, Anda pasti akan mengatakan, kenapalah aku tak tahu dari dulu. Sekarang Anda dah tahu, ambil telepon WhatsApp nomor yang tertera. Baiklah. Ciri-ciri yang kedua, pengkhianat paling atas dalam senarai ialah mereka ini kononnya jarang bersuara dalam sidang parlimen. Tapi mereka lah jago kuat melobi dalam diam. Mereka ini juga pernah rapat dengan elit korporat era lama. Inilah ciri-ciri pengkhianat paling atas. Pernah rapat dengan elit korporat era lama. Kini coba kontrol dasar ekonomi dari dalam. Mereka ini juga ada kubu kecil dalam kementerian. Pegawai-pegawai kanan dilantik dari kalangan geng lama. Dia bukan sekadar gagal, tapi dia ganggu perjalanan kerajaan. Adakah Anwar Ibrahim sedia gugur individu ini? Saya yakin Anwar Ibrahim akan berani. Tapi kan, kenapa masih belum digugurkan? Sebab individu ini punya pengaruh politik dalam parti sekutu. Jika digugurkan secara tergesa-gesa, boleh mencetuskan ketegangan dalaman perpaduan. Tapi Anwar tahu kalau biarkan Madani akan hancur dari dalam. Sebab itu tindakan sedang dirancang, diam-diam tapi pasti. Bilakah tindakan akan diambil? Rombakan kabinet besar dijangka akan berlaku Julai ini. Nomor 1 dalam senarai yang akan gugur ialah gugur secara senyap atau diberi alasan teknikal seperti tukar portfolio atau undur sukarela.
Tapi rakyat tahu itu hanya nama lain untuk dipecat dengan cara terhormat. Rakyat mahu nama didedahkan. Sejak semalam, channel ini menerima pelbagai rayuan supaya Anwar Ibrahim mendedahkan cepat-cepat para pengkhianat durjana celaka itu. Rakyat mahu nama didedahkan di media sosial. Rakyat mendesak, dedahkan nama pengkhianat. Biar rakyat tahu siapa sabotaj Madani. Tapi Anwar sangat strategik. Beliau mahu tindakan dulu, bukan sensasi. Bila menteri itu gugur nanti, itu tandanya dialah nomor 1 dalam senarai. Menurut Anda, siapa sebenarnya nomor 1 dalam senarai pengkhianat Anwar? Menteri mana yang paling patut digugurkan sekarang? Tulis jawaban Anda di ruangan komen. Tekan like, subscribe, dan kongsikan video ini kalau Anda mahu Anwar bersihkan kabinet sekarang. Anwar ada senarai dan nomor 1 bakal tumbang. Soalannya sekarang, bila.